أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا ليس بالخائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, meninggikan Islam, memenangkan Islam, maka hendaklah kamu menyelidik, yakni berhati-hati, apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu tanda perdamaian dengan memberi salam atau mengucap dua kalimat syahadat, engkau bukan orang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapat harta bendanya yang merupakan mata benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucap dua kalimat syahadat. Lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Oleh itu selidikilah apa-apa jua lebih dahulu dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya sentiasa memerhati dengan mendalam akan segala apa yang kamu lakukan. Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk tidak berturut-turut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran, dengan orang-orang yang berjihad, yang berjuang pada jalan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka, atau orang-orang yang tinggal duduk yang tidak turut berperang kerana uzur, dengan satu darjah kelebihan. Dan tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, yakni syurga. Dan Allah melebihkan orang yang berjuang atas orang yang tinggal duduk, tidak turut berjuang dan tidak ada suatu keuzuran, dengan pahala yang amat besar, iaitu beberapa darjat kelebihan daripadanya dan keampunan serta rahmat belas kasihan. Dan ingatlah, adalah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Bagian pertama daripada ayat yang dibaca ini, Allah Ta'ala memerintah kepada mereka yang berjuang pada jalan Allah, di kalangan orang yang beriman, supaya berhati-hati. Jangan mudah nak berperang saja, nak menyerang saja, ke nak bunuh orang saja. Jangan melampau dalam peperangan itu, kerana tujuan kita nak mengajak orang masuk Islam seramai-ramainya, bukan nak bunuh orang seramai-ramainya. Bila berlaku perang Khaybar, sampai di Khaybar, di malamnya Nabi bersabda, besok aku akan serahkan bendera kepada orang yang dipilih oleh Allah, dikasih kepada Allah dan Rasul. Allah Rasul kasih dan sayang kepadanya. Maka ramailah yang datang awal subuh, termasuk Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar kata, aku tak pernah nak minta jabatan kecuali pada hari itu. Kerana Nabi kata, orang Nabi suruh bendera ni orang yang Allah kasih, Nabi kasih. Aku mengharapkan akulah yang dapat jawatan di surah bendera itu. Sudah semai subuh, masing-masing janjang kaki biar Nabi nampak. Termasuk aku, kata Sayyidina Umar. Noknya kelebihan itu. Tiba-tiba Nabi kata, Aina Ali? Mana Ali? Nabi sebut Sayyidina Ali. Sebut menatu dia, Sayyidina Ali. Suruh menatu dia pegang bendera, duduk barisan depan berperang. Biar menatu mati dulu. Kita beri projek dulu kan menatu. Lain. Nabi suruh menatu dia dulu, pegang bendera. Dia beritahu Sayyidina Ali sakit mata. Bawa dia. Lalu bawa. Nabi ludah dalam mata dia, berlaku mukjizat. Sembuh mata dia. Nabi pun suruh bendera. Ali kata, uqatiluhum liyakunu mithlana. Saya perangi mereka supaya mereka macam kita. Nabi kata, ala rislik. Idza kunta bi sa'ati ila syahadati alla ilallah wa anni rasulullah. La yarika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Jangan gopoh, Nabi kata. Bila kamu sapa di medan mereka, ajak mereka masuk Islam. Beritahu kepada mereka hak-hak yang wajib mereka tunaikan menjadi orang Islam. Sesungguhnya kejayaanmu mengislamkan orang seorang lebih mahal daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Zaman dulu unta warna merah paling mahal harganya. Sekarang ni kereta paling mahal. Kita berjaya mengajak seorang pada Islam. Pahalanya lebih mahal daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Ajak orang masuk Islam dulu. Tapi berlaku dalam kalangan sahabat. Sebab turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ard fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtawun 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanim katsirah. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu berjalan di atas muka bumi dalam perjuangan menegakkan agama Allah, termasuk berperang, hendaklah berhati-hati. Jangan kamu kata pada orang yang beri salam, mu ni beri salam saja je. Tipu beri salam. Lalu kamu bunuh dia kerana nak harta rampasan perang, nak ghanimah. Pada sisi Allah ganjaran-ganjaran yang sangat besar. Sebab nuzul ayat ini berlaku mengikut riwayat Ibn Abbas, satu pasukan tentera Islam kalangan sahabat Nabi melalui kawasan orang ternak kambing kalangan Bani Salim. Gembala kambing itu Bani Salim, kabilah Bani Salim. Dia beri salam. Beri salam. Oh, beri salam saja dia ni. Nipu, takut kena bunuh. Lalu dia dibunuhnya, ambil kambing. Ambil kambing, kambing banyak. Ambil kambing. Rupanya nak ke kambing, bunuh orang. Tuhan marah. Orang tu beri salam. Beri salam. Dia kata salam pelawak, tipu. Bawa kambing, ini mengikut satu riwayat. Satu ayat lain mengikutnya ialah di mana pasukan tentera ni bertemu dengan satu puak, dan puak ni mengaku dia Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, muka ada kambing jugalah, dan dibunuhnya. Buat balik kambing ke Madinah. Buat balik kambing ke Madinah, menghadap Nabi SAW, lalu Nabi murka. Nabi marah kerana perbuatan ini. Dan Allah menurunkan ayat tersebut. Mengikut riwayat yang lain,
Yang buat kerja ni adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an. Sebut nama. Miqdad ni sahabat yang terkenal. Radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Dia lalu satu pasukan, jumpa dengan puak, mengucap dua musyahadah, dibunuhnya. Kebetulan ada dalam puak-puak yang Badui itu, dia musuh zaman jahiliyah dulu, ambil pulang lalu katok dan bunuh lalu. Lalu Nabi murka. Dan Nabi kata, aqatalta rajulan syahida an la ilaha illallah? Adakah membunuh orang yang mengucap dua kalimah syahadah? Dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia kata, wak lolok. Mana tahu wak lolok? Mana tahu dia tipu? Mengikut satu riwayat yang buat ni ialah Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Nabi kata, asyaqaqta qalbah, membelah dada dia. Mentengok dalam hati dia. Ikhlas dan ikhlas ni Allah yang tahu, kita tak tahu. Bila orang tu mengaku Islam, jangan mudah-mudah terus bunuh dia, terus kata dia kafir. Jangan. Di mana kita kena sedar nak menghukumkan kafir ni tidak mudah. Mesti tahu secara detail sebab apa dia jadi kafir dan bagaimana orang tu kena tahu. Mengikut riwayatnya, Nabi bayar dengan 1000 dinar kepada keluarga dia sebagai pampasan kerana salah bunuh. Bayar 1000 dinar, bayar diat. Ini dia hebatnya Islam ni. Kalau tersalah bunuh, kena bayar diat. Bayar diat, yang ini bunuh dengan tak sengaja, kita baca 5 minggu lepas. 1000 dinar. Ini kerana peperangan. Kalau kerana bunuh seorang bukan perang, lain pula, itu hukum qisas. Ini peperangan. Bila silap bunuh orang dalam peperangan, maka dibayar pampasan, ganti rugi kepada keluarga dia sebanyak 1000 dinar, diganti barang-barang dia yang musnah. Ini undang-undang antarabangsa Islam. Undang-undang antarabangsa yang diamal dalam dunia hari ini. Kalau negara besar tembok, kebat-kebat negara kecil, tak ada apa-apa, saja je. Kata bahan Malaysia kena tembok dekat Ukraine, habis gitu je. Macam kebetulan Korea pun ditembok dekat dengan Korea, Rusia tembok, gitu saja je. Mereka tembok kapal Iran di Teluk Parsi beberapa tahun dulu, gitu saja je. Israel tembok kapal Libya di Sinai dalam tahun 60-an, begitu saja je. Ini undang-undang antarabangsa pelawak bohong. Nama undang-undang antarabangsa tak boleh tembak kata orang awam. Dalam Islam, kalau berlaku kesilapan, wajib kena bayar diat, kena bayar pampasan. Ini undang-undang antarabangsa Islam, hebat. Kalau kita tak tunai, kita berdosa dengan Tuhan. Bukan berdosa dengan Tuhan, berdosa dengan Tuhan. Kena bayar pampasan. Bila Khalid bin Walid membunuh tawanan Bani Juzaimah ketika Fathu Makkah, Nabi suruh bayar ganti rugi kepada barang-barang yang dimusnahkan, termasuk bekas minum anjing, diganti, dibayar juga. Ini hebatnya hukum Islam tu. Hebatnya hukum Islam. Dalam begitu pun dia kata Islam jahat juga, Islam zalim. Dia baik belaka, kita ni jahat. Ni. Bila orang mengucap ayat ni, balik pada ayat ni, bila orang mengucap dua kalimah syahadah, kita anggap dia Islam. Kecuali dia melakukan, jelas. Ini masalah takfir orang sebut hebat pada hari ini. Kafir mengkafir. Kafir mengkafir ni ada 3 perkara. Man kafara mu'minan faqad kafar. Wa man lam yukaffiril kafira faqad kafar. Wa man syakka fi kufril kafir faqad kafar. Barang siapa yang mengkafirkan orang Islam tu tak kafir, dia kata kafir. Kafir balik ke dia. Sesiapa tak mengkafirkan orang kafir sungguh, jadi kafir. Orang tu kafir sungguh, jadi kafir. Sesiapa yang ragu kekufuran yang Tuhan kata kafir, jadi kafir juga. Hukum ulama letak. Mengkafirkan orang Islam. Dia orang Islam, kita kata dia kafir. Dengan sebab itulah dia bawa pada hakim. Bila orang tu mematakan dua kalimah syahadah, kena bawa ke hakim, kena bicarakan kerana hukuman murtad.
Kalau orang Islam jadi murtad lah. Bukan murtad. Adakah kerana dia jahil? Kalau kerana dia jahil tak boleh kata dia berdosa. Dia jahil tak tahu kala. Dia jahil. Setelah kita beritahu, dia degil juga. Dia lawan juga Islam, baru jadi kafir sungguh. Yang menentukan ialah hakim ataupun mufti ataupun ulama, orang yang berwibawa, yang tahu hukum hakam. Jangan sebarangan, tidak mudah. Masalah kita ragu pada orang itu hal lain. Itu kita ini mengkafirkan orang Islam, dia tak kafir kerana jahil. Memanglah banyak orang ni dia jahil tak tahu kala. Kadang-kadang kita mudah sangat. Bila ada orang asli masuk Islam, makan kera lagi. Masuk Islam makan kera. Kata kafir selalu, jangan. Dia tak tahu kera tu haram. Tanya dia pasal apa makan kera. Dia kata, cik, saya makan kera makan buah. Cik makan ayam makan tahi. Nak jawab mana? Tu jawab kediang lah. Dia pakai akal dia je. Ni. Kerana kejahilan. Berlaku di negara komunis. Negara yang lama ditakluk oleh komunis di Asia Tengah. Kazakhstan, Turkmenistan, macam-macam nama tu. Uzbekistan. Lama komunis takluk. Orang-orang tua-tua dibunuh tinggal orang muda. Termasuk Albania. Ada kalangan orang Islam di sana tak tahu babi itu haram, tak tahu arak itu haram. Jahilnya. Tak tahu sembahyang itu wajib. Kerana lama. Sekarang ni baru belajar balik Islam. Jadi orang jahil tak boleh kita hukum dengan cepat. Ini tak boleh. Ini masuk ayat ni, bila orang tu dia kata saya Islam. Jangan bunuh diri. Jangan bertindak atas dia. Kena cek dulu. Kejahilan dia tak tahu dan sebagainya. Tak mudah. Tak boleh mengkafirkan orang yang tak kafir kerana jahil dia, tak boleh. Tidak mengkafirkan yang sungguh-sungguh kafir. Sungguh-sungguh kafir, orang tahu belaka arak tu haram. Tahu belaka zina tu haram. Dia tahu dah, dia kata halal juga. Ni nak kata kafir tak apa lah. Buat lagu ni. Kristian, Yahudi, Hindu, itu bukan Islam, kafir. Nak kata kafir tak apa dah. Kalau kata, ni tak kafir, Hindu tak kafir, Kristian tak kafir, itu tak boleh. Kerana Allah Ta'ala kata kafir dalam Quran. Allah Ta'ala sebut si Yahudi dan Kristian ni kafir. Musyrikin tu kafir, kafir dah. Jangan dok kata dok kafir pula, Islam belaka. Tak boleh. Meragui kekufuran. Benda yang nyata Tuhan kata ini kufur, kita ragu, tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kena sedar, nak menentukan hukum ni, kena berhati-hati. Khususnya di zaman orang Islam tenggelam dalam kejahilan. Zaman lama sangat dijajah. Dijajah oleh penjajah, fikiran dijajah dan jahil agama, tak tahu agama dalam masyarakat kita. Dan sebab itu perlu penjelasan. Kita nak selamatkan orang Islam seberapa banyak. Zaman kita ni zaman nak selamatkan orang Islam yang jahil dan nak ajak orang kafir masuk Islam. Hari ni banyak orang kafir masuk Islam. Bila orang kata Islam tu jahat, Islam tu zalim. Ada kalangan tu bila kata Islam tu jahat, nak tahu apa dia Islam, dia baca Islam. Cari terjemahan Quran, terjemahan buku-buku agama Islam, banding dengan agama dia, masuk Islam, banyak masuk Islam. Bila baca Islam, banyak masuk Islam. Dengan sebab itu kita kena usahakan supaya sebanyak-banyak orang masuk Islam, dan orang dah Islam yang jahil ni sedar balik semula kepada Islam. Ini kita kena usahakan. Ayat berikutnya tafsir minggu depan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما
darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Maksudnya tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk tidak turun berperang dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran dengan orang yang berjihad, yang berjuang perjalanan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk yang tidak turut berperang kerana uzur dengan satu darjah kelebihan, dan tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, yakni syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk tidak turut berperang dan tidak ada suatu keuzuran dengan pahala yang amat besar, yaitu beberapa derajat kelebihan daripadanya dan keampunan serta rahmat belah kasihan. Dan ingatlah adalah Allah amat pengampun lagi amat mengasihi. Ayat ini menyatakan kelebihan mereka yang berjuang perjalanan Allah, sama ada berperang ataupun apa sahaja bentuk perjuangan untuk memenangkan agama Allah. Dia beri kelebihan lebih daripada mereka yang duduk saja, yang tidak berjuang, dengan darjat yang tinggi. Laisa bil khaiduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang duduk di kalangan yang beriman kecuali yang uzur dengan orang yang berjuang perjalanan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada orang yang berjihad dengan harta dan diri mereka lebih daripada orang yang duduk saja dengan darjat. Kullan wa'adallahu husna. Tiap-tiap pihak diberi pahala oleh Allah. Yang berjihad ada pahala, yang tak berjihad pun ada pahala. Tetapi ada peranan masing-masing. Yang berjihad lebih besar pahalanya. Diriwayatkan bila turun ayat Lasbil khaiduna minal mu'minin, tidak sama orang yang duduk tak berjuang di kalangan beriman dengan orang yang berjihad. Datang Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang buta, yang uzur dia ni buta daripada asal, termasuk kalangan yang awal masuk Islam. Bahkan turun ayat Abbas SWT anja'ul ahmad, Nabi tunjuk muka masam kena mari orang buta dengan sebab dia lah. Kerana dia tegur Nabi sedang bercakap dengan pembesar-pembesar Mekah, dia tak nampak. Dia kata, ya Rasulullah, ajarkan saya. Alimni ya Rasulullah ma'almakallah, ajar saya apa yang Allah ajar padamu. Dia tak nampak Rasulullah dengan bercakap. Rasulullah tunjuk muka masam. Tu ayat abasa wa tawalla anjahul ama, masam mukanya kena mari orang buta. Tuhan tegur Nabi kerana duduk layan pembesar-pembesar Abu Jahal dan lain-lain yang tidak beriman. Ini hebat Muhammad kata ni. Dan dia menjadi muadzin Nabi, dia tukang bang, dia sampai Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal tukang bang, Abdullah bin Maktum juga tukang bang. Di bulan Ramadan biasanya bang 2 kali. Bang sebelum masuk waktu subuh dan bang bila masuk waktu subuh. Masa mana nak makan sahur? Ada hadis makan sahur dengan Abdullah bin Maktum bang. Abdullah bin Maktum bang tak dia makan sahur lah kerana dia orang buta. Dia tak bang mereka masuk waktu subuh. Masa bila bang boleh menyaur lagi. Ini bang yang pertama. Ada 2 bang zaman Nabi. Itu berlaku. Bila turun ayat, orang duduk tak ada kelebihan.
lebih orang yang berjihad pada jalan Allah. Lalu Nabi mengatakan, saya wahai Rasulullah, macam mana saya wudu nak dapat kelebihan? Rugilah saya nak pergi perang tak boleh wudu. Satu riwayat mengatakan, boleh tak bawa saya pergi perang, letak tengah biar saya mati. Tak payah saya mati tengah tu. Boleh tak? Tuhan turunkan ayat, ghaira ulil darari, lain daripada orang yang dalam keadaan keuzuran. Turun ayat ini. Mengikut riwayat yang lain, masa itu Ubay bin Ka'ab yang tukang tulis wahyu. Ubay bin Ka'ab tukang tulis wahyu. Mengikut riwayatnya. Zaid bin Sabit, bukan Ubay, Zaid bin Sabit tukang tulis wahyu. Dia duduk dekat Nabi, bertindih lutut peha dengan Nabi. Bila Allah kata, bagaimana saya uzur? Tiba-tiba Zaid bin Sabit rasa berat, macam nak patah peha dia. Menanyakan wahyu turun. Di mana sahabat-sahabat dapat melihat yang mana wahyu yang bukan wahyu. Bila turun wahyu ini berat. Sehingga Nabi berpeluh. Bila turun wahyu. Kalau Nabi duduk atas belakang unta, rakak tu dalam unta. Ini hebatnya wahyu ini. Bila turun wahyu, akan jadi begitu. Unta yang bawa barang berat tu, bunyi tulang dia. Terlalu berat wahyu ini. Jadi Zaid bin Sabit kata, berasa berat, macam nak patah peha dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ghairi ulil darari, kecuali mereka dalam keadaan darurat, dalam keadaan uzur. Mereka yang uzur dimaafkan oleh Allah. Allah Ta'ala maafkan mereka. Allah Ta'ala izin kerana uzur dengan sebab dia buta, dengan sebab dia sakit, dengan sebab seumpamanya dia uzur. Dan Nabi pernah bersabda dalam satu perjalanan jihad, ikut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata, inna bil madinati aqwaman ma sirtum min masirin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fih. Di sana ada kumpulan-kumpulan di Madinah, di mana saja kita berjalan, di mana lembah kita lalu, hati-hati mereka bersama dengan kita. Sahabat tanya, wahum bil Madinah Rasulullah, mereka duduk Madinah? Nabi kata, ya na'am, habasahumul uzur, ditahan oleh keuzuran. Ditahan oleh keuzuran. Mereka dapat pahala berdoa kepada mereka yang berjihad. Tuhan beri kelebihan juga, kecuali mereka yang tidak uzur, tak berjihad. Itu lain ceritanya. Mereka tidak mendapat kelebihan ini. Allah bin Mubarak radhiyallahu anhu pernah menulis surat berakan dia Al-Fudail bin Iyad, seorang ahli tasawuf yang terkenal. Allah bin Mubarak ni ialah seorang alim dalam ilmu hadis, tasawuf juga. Kawan dia Fudail bin Iyad duduk di Mekah, dia tulis surat pada Fudail bin Iyad. Surat yang bentuk syair. Syair betul berbunyi, wahai sahabatku yang sedang beribadat di Mekah, ketahuilah mu bermain saja dengan ibadat. Kalau sekiranya pipimu dibasahi air mata menangis dengan khusyuk, ketahuilah bahawa badan kami belum merah darah di medan perjuangan. Kalau sekiranya kenderaan kamu penat waktu pagi pergi ke mana-mana, kuda kami penat di medan perang untuk berjuang. Bila dia baca syair ni, Fudail bin Iyad menangis. Betul. Yang sahabat tu kata dia betul. Lalu dia tanya orang yang bawa surat tu, mu minat dak ilmu hadis? Minat, tulis. Aku terima hadis ni daripada orang ni daripada Nabi SAW. Nabi kata, kamu tidak akan dapat kelebihan mereka yang keluar berjihad selagi dia keluar. Lama mana dia keluar,
Berapa bulan dia keluar berapa minggu. Kamu tak boleh dapat kelebihan kecuali kamu tak tidur, sembahyang sama. Kamu puasa tak berbuka, tak buka sepanjang masa. Kamu sanggup buat begitu? Tak sanggup buat. Kalau boleh buat begitu, barulah mula dapat pahala sama dengan dia. Ini kelebihan mereka yang keluar berjihad untuk menegakkan ajaran Allah. Fadilatnya sangat besar. Satu sumbangan yang dia beri diganda dengan 700 kali ganda. Berbeza dengan sedekah biasa 10 kali ganda. Belanja perjuangan 700 kali ganda. Tuhan gandakan. Itu kelebihannya. Tak boleh dicapai mereka yang berjuang juga. Kecuali ulil darari, mereka yang uzur. Yang uzur dimaafkan oleh Allah SWT. Kalau tak uzur, Tuhan beri mereka yang berjihad ni beberapa darjat yang tinggi. Nak tahu darjat ni, tinggi dia antara langit dan bumi. Satu darjat itu, jauhnya. Antara langit dan bumi. Yang disebut dalam satu hadis, man rama bisamin falahu ajruhu darajah. Barang siapa yang melontar dengan panah, sekarang ni menembaklah dalam perjuangan, dia beri kepada satu darjah. Sahabat tanya, darjah tu jauh mana? Nabi kata, darjah tu bukanlah mulakah benda rumah makmum. Jarak darjah itu 100 tahun. 100 tahun jarak kelebihan mereka yang melontar peluru dalam perjuangan. Dengan mereka yang duduk saja, dia beri kelebihan berkali-kali ganda. Kerana mereka menegakkan Islam ini tak tahu bila menang, tak tahu. Allah Ta'ala janji saja menang. Belanja bukan boleh utuh macam menega, habis saja. Tak tahu macam mana. Tunggulah, tunggu hari akhirat. Karena itulah Tuhan jadikan semangat perjuangan, pengorbanan perjuangan dengan harta dan jiwa raga berlipat kali ganda lebih daripada yang lain. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tiap-tiap mereka yang beriman, dia beri pahala dan kelebihan oleh Allah. Allah Ta'ala beri pahala mereka. Kalau orang tu Islam, dapat pahala belaka. Tetapi وَفَضَّلَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah Ta'ala lebihkan mereka yang berjihad lebih daripada mereka yang duduk, pahala yang sangat besar. Darajatin minhu maghfiratan wa rahmah. Beberapa darjat daripada Allah, keampunan dan rahmat. Bahkan Allahu ghafurur rahimah. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di mana pahalanya sangat besar, rahmat dan keampunan daripada Allah. Ini kelebihan. Kerana mereka yang menegakkan Islam itu untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang ramai, sanggup mengorbankan diri dia sendiri. Dengan sebab dia, orang ramai jadi selamat. Orang yang selamat tu, selamatlah dia dapat pahala. Yang berjuang menyelamatkan orang tu dapat pahala. Dia boleh anak cucu pula yang beriman dapat pahala pada mereka yang berjuang itu. Dia ajak orang lain pada Islam dapat pahala dengan sebab perjuangan dia itu. Walaupun dengan perjuangan kita hanya seorang saja dapat kita selamatkan akidah dia, pahalanya sangat besar. Nabi kata khairun min humrin na'am, lebih besar daripada kelebihan kenderaan yang paling mahal harganya. Kenderaan apa paling mahal harganya? Berapa juta sebuah kenderaan paling mahal harganya. Di mana kelebihan kita berjuang menyelamatkan orang kepada Islam lebih mahal daripada segala-galanya. Kerana pahalanya berterusan, pahalanya berpanjangan sehingga kita meninggal dunia. Itu kelebihannya. Bahkan Allahu ghafurur rahimah, adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.